Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat kita semua dah bersedia kot, sebab kat luar sana dah kilat, dah guruh sikit. Tapi kalau you perasan kat sini ada bulan. Malam ni bulan dilindungi oleh awan yang agak mungkin mendung malam ni, tapi insyaAllah kalau tak ada apa hal nanti dia akan keluar balik. Okey, yang penting malam ni full moon. Okey, bagi mereka yang dah puasa putih 3 hari berturut-turut, alhamdulillah. Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, satu family. Dan malam ni kita nak cerita tentang apa dia, sekejap saya betulkan sikit kamera ni. Okey, supaya semua boleh nampak. Dan kita dah bersedia untuk menceritakan satu minuman yang special. Saya kira sebahagian besar dah cuba teka tadi. Cuba you teka lagi sekali. Ada lagi 5 minit untuk tekan-tekan minuman apa yang you rasa-rasa I nak cuba bantu untuk kita yang ada high blood pressure, ada kolesterol dan beberapa lagi penyakit kronik yang sentiasa menghantui kita selama ini. Boleh? Dan kita tak perlu fikir yang mahal-mahal. Saya dah bagi sikit petua, tak perlu pergi beli kat luar negara. Okey, saya dah bagi sikit lagi petua. Dan minuman ni tidak susah dibikin sendiri, tak perlu kita buang duit banyak-banyak. Boleh? Dan saya bagi lagi dia punya tip, kalau you boleh tulis, minuman ini boleh diminum at least 3 kali sehari, dan dia boleh dicampur pula dengan sedikit-sedikit. Kalau saya bagi campuran-campuran tu, berarti itu dah bukan minuman dia kan. Contoh kalau saya kata campur garam, jadi garam tu bukan minuman dia lagi, sebab saya dah beritahu anda garam, tapi sebenarnya tak. Ada lagi bahan-bahan. Saya bagi tips sikit lagi, dia bukan cinnamon, sebab cinnamon ni boleh dicampur dalam tu. Dan saya banyak dah cerita daun salam semalam, dah kirim salam dah. So malam ni kita tak cerita daun salam. Daun pandan pun saya dah cerita. Tapi yang ni ada satu lagi yang you akan rasa, air perahan lemon. Air lemon mungkin betul. Okey, tapi malam ni saya bagi lagi petua. You boleh pakai bukan cuma air perahan ataupun blended ataupun kita nak buat jus ke apa-apa, tapi you boleh juga pakai daunnya sekali. Macam mana? So daun dan dia punya saya bagi sikit lagi. Okey, saya cerita dululah apa nama dia punya scientificnya. Something Sabdarifa. Orang-orang yang belajar di UPM, belajar bahagian pertanian, you harus tahu. Bila saya sebut Sabdarifa ni, you dah tahu. Air kelapa, hampir betul Mazna. Tapi air kelapa you kena panjat, susah nak cari. Nak beli ni you boleh pergi kutip-kutip je. Lagi sikit, you boleh patah-patah dia, you boleh ambil dia. Okey. Cuma dia dia tak boleh makan terus. Dia kena buat sesuatu. Okey. Dia kena rebus cepat. Okey, air rebus apa? Baik. Yang penting ialah dia tidak ada kafein, dia tidak ada kalori, rasanya macam cranberry. Saya dah bagi petuanya. Rasanya kalau dah siap nanti macam cranberry. Cranberry ni saya berani cerita sebab dia bukan makanan kita harian. So ramai daripada kita tak tahu apa benda cranberry semua ni kan. Maksudnya daun pandan hampir dekat. Okey, baik. Saya bagi tahu sekarang, Roselle lagi nak dekat, mentimun pun nak betul juga. Okey, dia saya bagi tahu, saya tunjuk dah sedia belum? Okey, jap saya bagi dia punya petua dulu. Dia boleh menurunkan blood pressure, dan kajian ni dah bukan 1-2 tempat, berbagai tempat, termasuk Mak Saleh pun dah buat. Walaupun bunga ini asalnya daripada tropika. Alamak, saya dah bagi tahu bunga pula dah. Tak apa, pun mungkin you salah teka pula nanti, sebab ramai saya kata apa, air delima tadi, G Aziz kata apa, and Chain G Rosazab. Nak sebut, Masya Allah, boleh saya sebut Rosazab, Rubina, betul? Noraini pun ada. Okey, siapa lagi? Baik, saya tunjuk sekarang. Okey. Dia boleh turunkan blood pressure sampai 7 unit yang atas sistolik, yang bawah tu Rosella, siapa tu? Okey, insyaAllah sekejap saya bagi siapa saya betul, saya bagi bahan ni kepada you malam ni. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey. Untuk diastolic 3 mm mercury average, bunga telang dah dekat dah tu. Apa tu saya kata tadi, 7 mm mercury yang atas. Anda tahu kan systolic blood pressure, yang bawah tu 3
Berarti kalau sekarang you ada 147, dia akan terus ke 140 yang atas. Kalau you sekarang bawah tu katakan 88, dia akan turun atas 90, dia akan turun 3. So akan jadi berapa? 87 macam tu. Faham? Okey, jadi cantik lah. Dan saya nak bagi tahu pada anda yang ada high blood pressure dan kolesterol tu, kalau borderline, umur kita pun dah borderline pencen 55 ke atas tu, you jangan risau. Kalau dia cross the border pun dah sampai Padang Besar, dah masuk Danok mana, dah masuk ke Hat Nyai pun masih boleh. Tapi jangan tunggu sampai dia naik pergi ke Bangkok pula nanti. Itu meletup nanti, dah dapat stroke, dapat high blood, dapat heart attack kan. Sebab tu orang takut pada blood pressure. So malam ni kita fokus kepada yang ada blood pressure dan ada kolesterol. Saya tahu you masih teka-teka ni, Ais Rai. Salah juga. Okey. Saya tunjuk. Kalau tunjuk you mesti tahu. Siapa nak tahu pula ni? Macam quiz. Bukan quiz. Ini yang you tak perasan, yang you tak sangka. Okey, saya bagi tip yang terakhir, iaitu satu petua terakhir. Kalau you tak tahu ni juga, saya tak tahu nak buat apa lagi dah. Alright, jawapan kepada ada kaitan dengan Malaysia. Cepat. Ada kaitan dengan Malaysia dan ada kaitan dengan negara kita. Okey. Cepat. Okeylah tuan-tuan sekalian, ini dia jawapannya. Nampak tak sikit-sikit warna kuning dulu? Ya, itu dia. Alamak, jatuh. Saya pergi kutip kat rumah kawan juga tadi. Sebab rumah saya dah dogoi dah. Tahu dogoi tak? Dah. Ada pokok tapi bunganya tinggal kecil-kecil, halus-halus je. Ni kawan saya, Datuk Maim punya rumah dengan rumah Rahman. Saya bagi tahu nama supaya saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi bagi dalam notis yang tak sampai setengah jam, dia dah sediakan untuk saya. Bagus ada jiran-jirannya. Okey, yang penting saudara sekalian ialah tengok bunga yang kuning boleh, bunga yang merah boleh, ataupun you ada warna putih ke apa silakan. Yang penting bunga dan daunnya ni. Boleh? Okey, saya tunjuk rapat-rapat bagi mereka yang tak pernah tengok bunga raya hibiscus. Alright? Dah? Tu dia. So tepuk tangan semua dapat hadiah. Seorang pun tak betul. Ada yang betul tadi? Oh, ada yang tulis ataupun dah tengok baru tulis, tak aci. Okey, malam ni kita fokus kepada bunga apa? Bunga raya. Boleh? Okey, bunga raya ni tuan-tuan sekalian, saya bagi tahu awal dengan dia punya daun sekali. Kita fokus pada malam ni sebab Tuhan bagi rezeki. Sebenarnya Malaysia dah lah bunga raya tu sebagai kita punya bunga kebangsaan. Sepatutnya kita belajar lebih tentang bunga raya dan kita ekspor dia punya produk. Sebab dah ada banyak negara-negara yang mengeluarkan dried hibiscus leaf dan dried hibiscus petal. Petal tu maksudnya bunga dia. So yang you tengok tadi, bunga ni boleh dibuat secara apa orang panggil waktu segar, tapi ramai yang dah sebab dia senang layu kan. Kalau you dah patahkan dia ataupun you dah ambil kuntum dia tu, dia akan jadi layu secepat mungkin. So you dry it, you orang kata keringkan dia, jadikan dry petal ataupun dia punya kelopak bunga dia tu dijadikan kering-kering. You patah-patahkan elok-elok, you simpan atas katakan newspaper pun okey, letak kat bawah matahari ataupun bagi dry kat dalam bilik atau suhu temperature, room temperature pun tak apa, tapi dengan syarat bila dah kering nanti you kena betul-betul tutup dia dalam airtight container yang tak boleh masuk angin lah, orang Melayu kata, okey, supaya dia boleh tahan lama. Dan you ambil buat macam teh, rasanya macam cranberry, dan you boleh campur sebanyak yang sesedap rasa you. Setengah orang ambil segenggam, setengah orang ambil 2 sudu saja, setengah orang dia boleh bubur banyak lagi. Tapi kalau apa pun, bila you rebus nanti, kalau you bubur air panas pun, tutup dulu bagi 15 minit, dia steep, maksudnya dia dah you macam peram dia. Okey, lepas tu kalau you nak rebus, bila you nak buat masa yang kering tu, setengah orang masa rebus air, dan selalunya air tu you boleh masukkan sesedap rasa. Maksud saya sesedap rasa ni begini, you dah tahu kalau katakan ambil segenggam, katakan you kena ambil air 1 liter. Okey, itu bagi you. Setengah orang segenggam cuma mungkin 500 ml, betul tak? Baru dia rasa sedap. Kalau tidak, dia cair sangat. Kalau 1 liter, setengah orang kalau 1 genggam cuma katakan 2 cup aja, lebih kurang 300 ml macam tu. So terserah pada you, dengan syarat
Dia masa you rebus tadi jangan rebus terlalu lama. Kata orang yang berpengalaman minum ni, saya baru sekali dua je, jarang lagi. Dan sebab apa kita jarang? Sebab kita tak tahu manfaat dia. Dan mungkin terlalu banyak saya baca dan terlalu banyak benda yang bagus, tak tahu mana yang benar-benar bagus. Tapi ada kaitan, kalau yang top penyakit yang ada kaitan dengan kita minat. Macam saya minat kepada kanser, minat kepada penyakit gout, sendi, betul tak? Dan kalau you ada blood pressure, ada kolesterol, ya kan? Jadi you minat kepada tu. Di setengah orang pun macam tu juga. Kalau dia tak ada penyakit diabetes, kalau saya cakap mungkin pasal diabetes, dia dengar tapi dia tidak terbuka sangat minda dia. Tapi kalau dia berpenyakit macam tu, macam malam ni, siapa yang blood pressure, siapa yang kolesterol, baik you dengar elok. Sebab apa? Ini antara yang dah ada kajian. Kita tak mau main cuma petua. Kalau petua ni bukanlah saya kata tak bagus, tapi kadang-kadang dia tak berapa meyakinkan. Faham? So saya kata apa tadi? You kalau terlalu lama you rebus dia jadi pahit. Kalau dia bawah pada 15 minit, cuma 10 minit ataupun you rendam dengan air panas sahaja, itu memang dia masih manis lagi. Manis-manis masam lah, macam cranberry tu. Okey, bulan dah naik sikit. Anda nampak tak bulan tu? Nampak atas tu? Cantik kan? Tapi malam ni kita fokus pada bunga raya dengan bulan purnama. Boleh? Tinggi sangat, jadi saya tak boleh masuk dalam kamera ni all the time. Okay, kita tengok apa berlaku kepada bunga raya ni tadi. Kalau you minum dia 3 cawan cukup satu hari, atau 3 gelas, ataupun 2 pun dah cukup. Maksimum yang you dibenarkan ambil, kata orang yang buat kajian ni, sampai 15 cup, 15 cawan. So you tak habis kot. 5 cawan pun dah pening kepala nanti kan. Dia masalahnya ialah sebab dia tak ada rasa side effect apa-apa. Sebab tu orang boleh orang kata apa, galit ataupun dia suka minum ni. Kalau dia dah sedap dengan rasanya, dia minum je. So jangan lebih pada 15 cawan. 15 cawan tu lebih kurang berapa mungkin 3 liter lah kot. Ada. So janganlah lebih pada tu. Sebab dia pun ada mineral-mineral yang kalau lebih sangat pun mungkin membawa mudarat nanti. Nombor 2, dia ada efek diuretik pun. Tahu tak diuretik? Boleh kencing kerap sikit. Maksudnya boleh lawas kencing. Dan kalau you ambil diuretik, tolong jangan minum air ni masa hari you ambil diuretik tu. Ataupun discuss dengan doktor untuk turunkan you punya diuretik ubat tu. Okey. Baik, sekarang saya bagi tahu apakah dan kenapakah air ini menjadi top untuk high blood pressure. Nombor 1, disebabkan dia ada banyak anthocyanin. Kalau you tengok bunga ni, bagi anda yang nak faham anthocyanin ni, kalau you nampak warna dia merah menyala atau kuning atau orange atau warna gelap lagi bagus. Sebab apa? Dia ada orang panggil anthocyanin. Faham tak? Sebab tu bunga raya yang betul-betul merah tu, jenis tu you boleh buat apa tu yang dipanggil malam ni hibiscus tea, dan daunnya pun boleh diambil untuk jadikan teh juga. Faham? Baik. Dalam daun ataupun dalam bunganya ni, sama ada kering ataupun yang masih segar, dia banyak vitamin C. Ini nombor 1 yang harus you kenal pasti, dan you kena tahu kenapa orang gilakan pada bunga hibiscus ni. Orang seperti di Nigeria, banyak negara-negara Afrika lah, yang dia orang minum hariannya sampai bergelas-gelas. Sampai you kata tadi 15 gelas tu memang biasa ada orang kat sana. Okay? Hari-hari dia orang minum. So hibiscus tea ni selalunya dijual di kedai-kedai organik. Sekarang ni macam trend pula, macam satu fashion yang orang kata, wah, kalau kat overseas tu dia orang buat dengan ice hibiscus tea pun, ice. Yang tu selalunya dia orang pakai bunga lah yang merah tu, supaya bunga tu nampak cantik. Dan you boleh campur dengan honey, you boleh campur dengan mint, daun pudina, boleh campur dengan ginger, halia, you boleh campur dengan cinnamon, atau setengah orang nak perah sikit lemon, no problem. Asasnya mestilah hibiscus tea. Tak ada side effect langsung, jangan risau, kecuali kalau you ada masalah alergi kepada bunga-bunga apa-apa ni, ataupun you ada diabetes mellitus yang dah rendah, tapi you ambil lagi air ni, sebab air hibiscus ni boleh menurunkan lagi blood glucose lagi satu.
kebaikan untuk orang diabetes ni, nak kontrol diabetes you. Orang yang ada hypotension, bukan hypertension, orang yang ada low blood pressure, jangan ambil air teh hibiscus. Sebab apa? Dia boleh sampai you pengsan nanti, jadi hypo pula. Ialah, walaupun dia ambil masa antara 4 hingga 6 minggu baru setengah orang dapat impak, tapi yang rajin tu buat sebulan pun kadang-kadang seminggu dah nampak. Okey, orang pregnant tak payahlah sebab belum cukup kajian, takut jadi apa-apa nanti. Tapi kalau you ada blood pressure, secara natural you boleh ambil. Kan orang-orang pregnant ada orang panggil apa, eclampsia tu, ada blood pressure tinggi semua tu kan. Masa tu boleh. Baik, saya bagi bunganya dulu. Apa kesan terbaik? Nombor 1, high blood pressure, bagus, boleh. Saya kata apa? Disebabkan oleh dia punya konsep, dia ada konsep diuretik dan dia ada konsep apa lagi, ACE inhibitor. You tak perlu tahu nama-nama ni, tapi kenapa dia boleh menurunkan blood pressure, inilah antara sebabnya. Okey. Dan dia ada apa saya kata tadi? Dia ada konsep anthocyanin yang menjadikannya antioksidan, dan antioksidan dalam hibiscus tea ni lebih power daripada green tea. Saya ulang, lebih power daripada green tea. Kata orang sampai 3 kali ganda ke 2 kali ganda lebih kuat daripada green tea. Pendek cerita, dia punya power dengan green tea tu, green tea kalah. Berarti kita duk asyik duk menggilakan green tea orang kata yang dalam kampung kita sendiri yang boleh ditanam kat pagar yang mudah tu kita tak nak buat. Jadi hari ni saya nak suruh siapa-siapa atau ada lagi tanah ke, tanam pokok yang murah-murah macam ni dan senang hidup lah tu, betul tak? Okey, go. Adakah nak merah ataupun nak kuning atau nak putih ke orange ke, terserah kepada you, tapi lagi gelap warna bunga tu lagi bagus. Faham? Okey, anthocyanin saya dah cerita tadi, warna merah tu anthocyanin, dia ada iron, ada zat besi, dia ada vitamin C yang paling banyak, dia ada magnesium, phosphorus, potassium. Okey, tak tinggi sangat potassium dia, so boleh ambil, no problem. Kalau you ada kidney failure memang tak boleh lah, apa-apa saja pun kena check dengan doktor dulu. Nombor 2, dia menurunkan lemak. Ada kaitan dengan kolesterol, yang HDL tu high density tu selalunya orang kata good cholesterol, dinaikkan, LDL diturunkan dan triglyceride pun diturunkan. Inilah orang cari ni, selalunya 3 serangkai, kolesterol, blood pressure dengan diabetes. Alhamdulillah, ada satu lagi malam ni habuan kita. Seterusnya, liver very good, function dia sama macam kopi pun bagus, air teh hibiscus pun bagus. Lagi dia membalancekan fluid. Orang-orang yang suka bengkak kaki, orang yang senang bermasalah ni lah, orang kata apa, water retention kan, perempuan selalu kan ada water retention semua tu, ni dia. Seterusnya ialah liver. Lepas tu skin and hair. Memang terkenal dia punya daun ni. Kalau you tengok menghijau macam ni, okey, you ambil ni daun-daun macam ni semua ni, sebab tu pokok ni Tuhan bagi rezeki dahsyat daripada bunganya sampai ke daunnya ni semua you ambil elok, lepas tu you blend dia, you buatkan macam paste. Lepas tu you buat macam mask, tapi bukan kat muka, you kat atas kulit kepala you, biar sejam macam tu. Lepas tu basuh dengan, kalau boleh dengan shampoo yang ringan lah, bukan shampoo yang berat-berat. Dan jangan pakai air panas untuk basuh kepala. Kalau boleh air suhu biasa saja. Okey. Seterusnya, apa lagi, hair and skin. Bila you minum ni selalu kulit kita akan jadi awet muda. Tak susah kan, dia muda, tak payah nak botok motok semua ni. Okey, lagi UTI, urinary tract infection, maklum saja kan, dia senang lawas kencing. Dia juga ada bersifat antimicrobial, maksudnya antibakteria. Kurang sikit tentang antivirus, tak banyak study, tapi lebih pada antibakteria. Okey, fine. Dia ada power macam antibiotik juga. Orang panggil antibiotik yang alami, katanya lebih bagus daripada penicillin. Dahsyat tak dahsyat? Kalau saya fikir-fikir kan, kita patut dulu kat sekolah, kat medical school patut belajar lah semua ni. Tak payahlah buang duit banyak-banyak sangat kan. Kalau daripada muda ni, ada tak anak-anak muda yang tengok ni? Siapa yang bawah pada 60 kira muda lah.
Okey. Atas pada 60 baru nak muda lagi. Okey. Maksudnya semangat tu kena jaga betul-betul, tak kira umur, tapi saya cerita ni supaya you boleh start awal. Minum, tukar malam besok air salam pula, lusa tukar air selasih pula, ambil salary pula. Sonok you. Sebenarnya Tuhan bagi rezeki, kita sambutlah. Seterusnya UTI, anxiety and depression. Jadi siapa kata ubat untuk sedih, resah, gelisah ni selain pada doa kita kan setiap hari lepas sembahyang tu kan, ya Allah lindungkan aku daripada keresahan dan kegelisahan dan juga kesedihan, kan ayat pertama tu kan. Lepas tu baru you minta jangan jadi malas dan jangan jadi lemah dan pemalas, betul? Lepas tu minta jangan jadi penakut dan bakil. Lepas tu minta supaya kita tu tak ada hutang, bebanan hutang dan tidak ada fitnah manusia. Semua tu kita minta, tetapi usaha kita apa? Inilah antara satunya. Dan kita cerita yang bukan tak boleh you buat dan bukan benda yang impossible, bukan rocket science. Sambung. So anxiety and depression, sambil kita minta doa tu teringat balik doktor kata boleh buat dengan daun-daun yang menghijau, terutama sekali malam ni hibiscus flower or leaf, ataupun kalau tak berbunga, tak ada musim bunga pun jangan sedih. Okay, right. Weight loss, satu lagi disebabkan dia boleh mengecilkan fat cell. Ada kajian sampai disebabkan dia pun ada diuretics, maksudnya lawas kencing, jadi water tak retain, tak tersimpan, maka fat cell pun boleh dikecutkan. Apa lagi? Itu caranya untuk weight loss, di samping dia mengurangkan fat. Terutama sekali liver tadi, siapa yang ada masalah liver, hati pun boleh detox. Yang ada fatty liver, inilah amalan dia lagi. Cantik. Baik, sambung. Sampaikan ada satu kajian, walau peringkat awal untuk breast cancer dan prostate cancer. Ini pun kebetulan adalah kanser yang paling popular. Antara lelaki prostate, antara perempuan dinamakan breast cancer, betul? So dia didapati untuk kita gunakan bunga pun boleh, tapi yang ni lebih kepada daunnya. Jangan main-main menghijau daunnya tu. Lepas tu untuk masalah GIT, gastro, siapa-siapa yang ada masalah gastro intestinal tract, GIT, belit-belit mulut kita dah buatnya. Okay. Atherosclerosis, maksudnya ada plak di dalam pembuluh-pembuluh darah kita ke arah jantung, yang menyebabkan nanti ada heart attack. Dia boleh mententeramkan, maksudnya tak cepat dia mendap benda-benda yang nak timbun, sampai nak block kita punya perjalanan darah tu. Jadi circulation blood kita akan jadi lebih cun, maka cardiovascular system kita pun insya-Allah akan terkawal, ya. Siapa yang suka sweet craving, you kempunan benda-benda yang yang manis, kalau you minum teh ni, dia akan berkurangan lah you punya masalah craving, rasa kempunan, rasa ketagih nak ambil benda-benda manis je. Kan some of you kalau lepas pada makan lunch atau dinner mesti nak cari kuih. Tanya orang-orang yang sebelah Kelantan sana, suka tak benda-benda manis? Sampai ke sini boleh order zaman sekarang. Apa you nak? Okey. Kuih-kuih yang manis-manis semua tu, kalau you rasa gian sangat tapi you rasa you bermasalah, kolesterol masih tinggi, blood pressure tinggi, sambilan tu takkanlah nak bergantungan dengan apa tu yang kita cerita hibiscus tea saja. You kena kontrol makanan you lah kan. Kebetulan dia mengurangkan rasa gian nak makan benda-benda yang berat-berat, yang manis-manis. Seterusnya meningkatkan immunity. Ini dah bawah dah, di ujung, tak berapa begitu kuat dia punya dalil dia. Kita pun kena pakai dalil juga kan. Sebab constipation, betul, ramai orang yang minum teh ni kata mereka kurang bermasalah sembelit. Jadi baguslah kan. Dan last sekali ialah siapa yang menses, penyakit, bukan penyakit, sakit waktu haid, ataupun siapa yang ada sikit lagi tentang kidney problem, terutama sekali ada kidney stone, atau masalah buah pinggang. Ujung-ujung sekali ialah last sekali ada satu lagi, dah habis, worm, sampai cacing pun dia boleh bantu. Yang tu ambil daun, maksudnya minum tea leaf daripada hibiscus.
Baiklah saudara-saudara sekalian, apa pun saya cerita malam ni, kata kajian juga, ujung-ujungnya you mesti cukup dalam body you untuk orang panggil apa, menyenangkan tugas hibiscus flower atau leaf ni. You kena cukup vitamin D, you kena cukup K, vitamin K, D3, K2 tu betul lah. Dan semua ni kalau tak cukup, dia tak boleh membawa full function. Dan satu lagi mesti cukup omega 3. So kebetulan omega 3 kita dah ada D&D yang terbaru sekarang kan, kotak baru dan sebagainya, tu ambil peluang lah, sebab dah ramai orang mendapat manfaat. Kebetulan kalau you backup dengan hibiscus tea, ada vitamin D3, K2 dengan sachain chia oil, yang jangan ambil yang kena tipu punya lah, okay? So insyaAllah semua ni akan memberi kuasa yang terbaik, terutama sekali untuk blood pressure dan kolesterol. Jumpa lagi, semoga hidup anda bahagia, sihat walafiat lah ya, dan akhirat kita syurga, sebab kita pandai apa? Pandai let go and feel good all the time. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok bulan sekejap sebelumnya pergi. Ada tak lagi? Alamak, ada dia. Apa dia? Fake page. Oh, ada admin so ingatkan, berhati-hati dengan muka pula page ataupun orang yang scam ni. Banyak sangat dia fake tentang produk. Bukan saya saja, ramai orang kena. Kalau dia agak ramai orang kenal dia, mesti orang nak mula tiru, tapi anda lebih bijak kan. Alright, berhati-hati dengan yang fake produk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.